Hello. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama kali saya ucapkan terima kasih di atas kehadiran tuan-tuan muslimin dan muslimat. Sepatutnya saya membawa kitab Asy-Syifa bi Ta'rifil Huquqil Mustafa oleh Qadhi Iyad. Namun begitu di atas kesuntukan masa keluar masuk hospital, jadi saya tak sempat nak sediakanlah. Namun begitu saya bawakan kepada semua tentang cerita yang jarang-jarang, bukanlah jarang, antara yang jarang disebutkan dalam mana-mana kuliah. Salah satunya adalah Samiri. Kalau kita nak dengar cerita-cerita lain adalah Ashabul Aikah, pernah dengar? Ashabul Ras, lagi Ashabul Ukhdud. Okey, ada kaum Tuba. Jadi ada nama yang agak rare, yang jarang-jarang kita nak tahu cerita dia. Salah satu dia Samiri. Ashabul Ras saya pernah sampaikan di awal-awal kuliah saya dulu. Kalau tak ingat tu saya tak ulang balik lah. Okey, Ashabul Ras yang jarang-jarang nak ceritakan. Jadi saya bawakan kepada anda Samiri. Samiri ni siapa? Dia adalah manusia, satu orang yang hidup dia pada zaman Nabi Musa. Jadi cerita dia ada di banyak tempat, dan salah satunya di dalam surah Taha, surah Al-A'raf dan juga surah Al-Baqarah. Baik. Wah, dah hilang dah. Okey, baik. Secara ringkas, latar belakang kepada tiga-tiga ni cerita Nabi Musa. Seperti yang kita tahu, cerita Nabi Musa adalah cerita Nabi yang paling besar di dalam Al-Quran. Okey, jadi mesejnya juga adalah besar. Yang pertama, tentang kisah Nabi Musa, kita recap balik cerita apa yang berlaku. Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang Nabi Musa sejak dia bayi. Tuan-tuan pun tahu dia dilemparkan dalam sungai, mak dilempar, kemudian dihanyutkan sehinggalah ke istana Firaun, kemudian dibesarkan di sana. Tetapi dia nak susu ibu dia, susu mak-mak lain dia tak nak. Okey, jadi akhirnya ditemukan kembali Nabi Musa tu ketika bayi dengan ibu dia setiap kali nak menyusu. Jadi mak dia rasa tenanglah sikit, tak adalah rasa kehilangan terus. Baik. Dan cerita dia membesar di istana. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala pilih dia untuk melawan Firaun. Dia dibesarkan di istana dan dia diuji, ataupun kita fahamlah kalau anak yang dibesarkan di istana lain macam sikit. Jadi diberikan kekayaan, kemewahan, ilmu pun tinggi, ilmu pendidikan dan sebagainya. Jadi dia tahu semua strategi apa Firaun yang akan buat. Sebab tu mungkin salah satu Allah pilih dia angkat menjadi nabi. Kemudian apa yang berlaku? Berlakulah sampai dia dewasa. Tuan-tuan pernah cerita dia pernah tumbuk orang dan orang tu mati. Itu berlaku di antara Bani Israel. Firaun ni ketua kerajaan, okey, dan Bani Israel adalah rakyat dia. Jadi Bani Israel ni kita kira dia status sebagai hamba sahaja. Okey, dan mereka sentiasa ditindas. Berlaku pertempuran satu lawan satu di antara Bani Israel dengan tentera Firaun. Bergaduh. Jadi kebetulan pula pergaduhan tu terjadi di depan mata Nabi Musa. Jadi dia nak leraikan, okey, dia nak leraikan pergaduhan tersebut dan tidak sengaja tertumbuk dan akhirnya mati. Dia tertumbuk tu sebab dia terlalu marah. Okey, dia terlalu marah dan dia tertumbuk tentera Firaun tu yang hidup, Bani Israel. Keesokannya dia jumpa lagi orang yang sama. Okey, di atas rasa bersalah, lelaki Bani Israel ni dia minta tolong sekali lagi daripada Nabi Musa, tolong aku, ada orang nak buat aku. Jadi kali ini Nabi Musa kata, tak, aku dah tak nak tolong dah, aku takut aku terbunuh lagi sekali. Itulah pembunuhan pertama dia pernah buat. Okey. Dan selepas daripada itu dia dah tolak permintaan, tiba-tiba datang satu orang
Tak disebut siapakah dia, tapi satu orang ini dia bagi tahu Musa, sesungguhnya Fir'aun sekarang telah mengarahkan tentera untuk mencari kamu, untuk menangkap kamu. Jadi dia terkejut menangkap kamu. Lepas dia dengar, dia pun lari keluar daripada Mesir. Ke mana? Jawapannya dia pun tak tahu. Janji dia keluar daripada bandar tu atas nasihat orang yang bagi tahu tadi. Sebab dia bagi tahu aku ini adalah orang yang boleh dipercayai. Maka dia keluar sampailah tiba satu masa dia penat dan dia berhenti. Tak ada makan, tak ada minum, dia berteduh. Tiba-tiba ada dua perempuan lalu di depan dia. Okey, membawa binatang kambing ke lembu, binatang ternakan. Jadi dia pelik perempuan ni buat apa. Jadi rupa-rupanya dia sedang beratur untuk bagi minum binatang ternakan tersebut. Tapi di perigi itu, okey, ada ramai lelaki. Jadi lelaki ni sebab dia kuat, jadi dia selalu potong queue. Jadi perempuan ni terpaksalah tunggu sampailah habis lelaki semua dah balik, barulah sampai turn dia untuk bagi minum air pada binatang ternakan. Di atas rasa simpati, Nabi Musa pun, boleh saya laju sebab dia recap. Dia recap, dia bukan movie, dia recap saja. Jadi di atas simpati, Nabi Musa pun angkatlah binatang ternakan dia dan pergi paling ke hadapan. Kita umum mengetahui kekuatan Nabi Musa tu kuat, jadi tak ada masalah bagi dia. Dan selesai bagi minum air, dia bagi ke perempuan tu, dan perempuan tu disuruh balik. Maka dia duduk sekali berteduh tanpa bercakap apa-apa. Bila perempuan tersebut sampai di rumah, bapa kepada dua perempuan tu terkejut. Macam mana boleh balik awal hari ni? Dia terkejut lah. Jadi tanya apa yang berlaku, selalunya balik petang, ni baru pergi sejam dah balik, contohlah. Jadi dia rupa-rupanya isteri dia pun dua anak perempuan tu dia pun cerita apa yang berlaku. Ada seorang lelaki yang dianggap kuat, Qawiyul Amin, okey, dia telah menolong kami. Maka bapa dia ni menyuruh dua anak perempuan ni pergi balik kepada lelaki itu, iaitu Nabi Musa, suruh dia datang. Maka dia pun datang. Okey, ringkas cerita, dia pun berjumpa. Siapakah lelaki tua tersebut? Ada yang kata Nabi Syuaib. Okey, maka Nabi Syuaib berjumpa dengan Nabi Musa dan dua orang perempuan tu. Maka ditawarkan kepada Nabi Musa, aku tawarkan kepada kamu untuk nikah salah seorang daripada perempuan ni. Okey, kemudian kamu berkhidmat kepada aku, berkhidmat iaitu bawa binatang ternakan yang minum air selama 8 tahun. Samaniatun hijaj, 8 tahun hijrah. Haji, 8 hijrah pula, 8 tahun haji. Okey, 8 tahun. Dan sekiranya kalau boleh lengkapkan 10, itu baik untuk kamu. Nak buat volunteer. Maka dibuatlah, ditinggal bersama dengan, dikahwin salah seorangnya, kemudian tinggal. Sampai satu masa dia pun nak patah balik, dia pun nak balik ke Mesir. Pada waktu jalan dia tersesat. Dia tersesat dan waktu pun dah nak malam. Bila dah malam, kebetulan pula depan tu ada bukit. Dan ini saya pernah ceritakan dalam kuliah saya. Apa yang dia nampak? Dia nampak ada api di atas bukit. Okey, nara. Dia nampak api. Sedangkan ahli keluarga dia tak nampak. Jadi faqalu li ahlihi famkusu. Dia bagi tahu kepada ahli keluarga, aku nampak api tu. Isteri dia kata tak nampak apa pun. Kebetulan ada anak kot, sebab Allah Subhanahu Wa Taala guna perkataan ahli. Ahli tu keluarga. Dia tak guna perkataan azwaj ataupun isteri, dia guna keluarga. Nabi Musa ada anak-anak. Jadi beginilah Nabi Musa kata, kamu tunggu di sini biar aku naik ke atas. Dan waktu tu pun semakin hari semakin malam, senja dan malam. Maka gelap gembita, dia naik ke atas dalam keadaan yang gelap. Akhirnya apabila dia sampai di atas, dia tak nampak api tu. Tiba-tiba keluarlah suara, ya Musa. Okey, ada suara Musa, iaitu suara Allah. Suara Allah memanggil Nabi Musa, dan terus Allah memperkenalkan, memperkenalkan dirinya, aku Tuhan kamu, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimis solata li zikri. Maka aku adalah Allah, dirikan solat untuk mengingati aku. Sekarang cabut selipar kamu. Dan berlakulah wahyu. Okey, kemudian dapat wahyu tersebut, diwahyukan ketika itu juga untuk bertemu dengan Fir'aun. Jadi dah selesai bergaduh, kita tahu apa yang berlaku pada kisah Fir'aun, macam-macam peristiwa, pertarungan ular dan sebagainya.
pertempuran sihir dan sebagainya, dan tibalah masanya untuk mereka berlari. Okey, mereka berlari keluar. Nabi Musa diwahyukan supaya membawa balik Bani Israel ini balik ke mana? Ke rumah asal mereka. Mana rumah asal mereka? Palestin. Okey, yang mereka tuntut sangat tu. Tetapi itu nanti saya cerita apa yang berlaku. Dia bawa balik, itulah tugas tersebut. Namun begitu, dia tidak ada jalan, melainkan dia perlu melalui satu jalan yang sangat jarang dilalui oleh tentera Fir'aun. Bawa lari, tiba-tiba Fir'aun pun kejar. Akhirnya jumpa jalan yang mati. Tak jumpa jalan di depan lautan, maka Allah wahyukan supaya diketuk tongkat tersebut, maka terbelahlah lautan dan akhirnya selamat. Baik. Dan ini adalah surah Taha ayat yang ke-77. Cerita dia bermula daripada 77. Jadi mungkin saja saya kadang-kadang sebut ayat Quran ni, mungkin taklah. Okey, nak pastikan tuan-tuan ikut cerita dia, movie ni. Maka setelah dia lari daripada lautan, dan akhirnya Fir'aun ditenggelamkan. Faghashiyahum minal yammi ma ghashiyahum. Tuan-tuan mungkin nampak, mungkin tak nampak, tapi saya sebut. Ghashiyahum, dia mati tu bukan sebab lemas. Okey, tapi dia mati disebabkan hempasan daripada ombak tu. Ombak tu, boom, dia hempas tu, dia mati sebab tu. Ghashiyahum maksudnya beralun-alun tu. Dia bukan mati sebab dia lemas. Dia tenggelam, tapi dia tak mati sebab tenggelam. Dia mati sebab kena hempasan daripada lautan. Okey. Wa adalla fir'aunu qaumahu wa ma hada, ayat yang ke-79. Maka mereka, Fir'aun telah sesatkan dia diri sendiri dan juga ahli keluarga dia, kaum dia dan para tentera dia, dan tidak ada hidayah untuk mereka. Walaupun ada yang kata di saat akhir dia mengakui bahawa memang Musa ada Tuhan, tetapi ketika itu syariat Nabi Musa dia tak sama dengan syariat sekarang. Syariat sekarang, walaupun sesaat sebelum dia mati dia mengakui Allah adalah Tuhan, dikira Islam. Tapi di syariat ketika itu tak dikira lagi. Sebab syariat Nabi Musa adalah syariat paling ketat. Okey, hukum hakam dia adalah yang paling ketat. Maka dia mati disebabkan hempasan. Kemudian di sini bermulalah seruan Allah kepada Bani Israel. Ya Bani Israel, qad anjaynakum min aduwikum wa wa'adnakum janibat turil aiman wa nazzalna 'alaikumul manna wassalwa. Wahai Bani Israel, sesungguhnya kami telah selamatkan kamu daripada musuh-musuh kamu. Okey, kenapa Allah sebutkan? Kenapa Allah sebutkan? Sebab selepas mereka selamat, mereka tidak ada apa-apa. Tanah gersang, makan minum tak ada, tempat berteduh tak ada. Ada orang tua, ada anak yang ada yang isteri yang mengandung, ada budak-budak kecil. Sekarang tak ada apa-apa. Jadi ada di antara mereka mengeluh. Sebab itu datangnya ayat la in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu bersyukur, Allah akan tambahkan kamu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu tak bersyukur, memang sungguh berat, sungguh pedih azab Allah. Itu ayat motivasi yang selalu digunakan oleh penceramah-penceramah. Sedangkan ayat ini adalah berlaku di zaman Nabi Musa. Baik. Sesungguhnya kami dah selamatkan kamu daripada musuh, dan kalian, maksudnya Allah dan kalian telah mengangkat janji, sumpah janji untuk mengikut Musa. Okey, Bani Israel dia dah angkat janji, bersumpah akan ikut apa Nabi Musa buat. Ini janji mereka. Wa nazzalna 'alaikumul manna wassalwa. Dengan itu maka kami turunkan man dan juga salwa. Baik, man tu apa? Salwa tu apa? Ada nama kawan kita Salwana. Okey, ada nama dia Man. Baik, manna. Baik. Manna adalah sejenis tumbuhan, nama dia gandum. Allah bagi mereka gandum. Tadi kita cerita dia tak ada apa-apa kan? Makan tak ada, minum tak ada, tempat berteduh ataupun rumah pun tak ada. Jadi Allah kurniakan dia gandum, yang pertama. Yang kedua, Allah kurniakan apa? Salwa. Salwa ni apa? Salwa ni adalah sejenis burung
Dan ayam adalah salah satu jenis burung. Salwa adalah sejenis burung yang bila dikejar dia tak lari. Okey, dia ada sifat dia. Itu salwa. Maka dua makanan ini dihidangkan kepada Bani Israel untuk meneruskan kehidupan. Bagaimana pula dengan air? Dari mana mereka nak mendapat air? Minum air lautan makin haus. Jadi tak logiklah nak minum air laut. Maka disyariatkan diwahyukan kepada Nabi Musa, faqul nadrib bi asaqal hajar. Maka kamu ketuklah tongkat kamu di atas batu, dan batu itu mengeluarkan fajarat min husnata asyrata aina. Batu itu pecah, kemudian dia menghasilkan 12 salur air mata air. Kenapa 12? Kenapa? Sebab Bani Israel ni dia ada suku-suku dia. Dia ada orang Terengganu, ada orang Melaka, ada orang Johor. Tapi mereka semua Bani Israel. Dan setiap satu division kita panggil, satu pasukan, dia ada 12 pasukan, 12 kumpulan ni, dia akan lantik satu orang ni. Orang ni dijadikan sebagai ketua. Dan tugas dia adalah untuk membawa harta-harta Bani Israel. Setiap pasukan ni 12 orang. Satu kumpulan lebih kurang ada beratus-ratus orang. Jadi sebelum mereka lari daripada Fir'aun, dia akan simpan dulu emas-emas kat rumah, dia bawa sekali. Jadi sebabkan dia takkan semua nak bawa, jadi dia akan lambat. Jadi dia pilih salah seorang untuk semua bawa ke dia, biar dia seorang je yang bawa harta-harta. Jadi ada 12 orang yang bawa harta-harta Bani Israel ni, dan mereka adalah ketua bagi setiap kumpulan. Maka dari situlah mereka mendapat sumber air. Jadi sekarang mereka bukan sahaja haus, mereka juga panas. Okey, di padang pasir tak sejuk tuan-tuan, memang panas. Dan apa yang Allah bagi kepada mereka, wazallalna alaikumul ghamam, kami payungkan mereka dengan awan. Kami payungkan mereka dengan awan. Tuan-tuan, tak ada lagi awan nak memayungi kita daripada cahaya matahari yang terik. Dan mereka diberikan, okey, sepanjang perjalanan awan berarak bersama mereka. Wazallalna alaikumul ghamam. Baik, semua dah ada. Semua dah ada. Tadi yang awak komplain tadi, benda tak ada, sekarang semua dah ada. Makan, minum, tempat berteduh pun sudah ada. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala teruskan, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Sekarang makanlah apa yang bersih, makanlah apa yang telah diberikan kepada kamu. Wala tatghaw fi. Yang sini amaran Allah. Saya tak pasti tuan-tuan nampak perkataan wala tatghaw fi tu. Dan jangan kamu, ini adalah bentuk amaran, jangan kamu memberontak. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebut jangan kamu memberontak? Ulama tafsir berbeza pendapat. Memberontak apa? Memberontak makanan? Okey, boleh jadi. Tetapi ada lagi satu pandangan, dia kata memberontak di atas nikmat kebebasan dari cengkaman Fir'aun. Seolah-olahnya tak boleh terima. Contoh, mereka telah selamat daripada Fir'aun, tapi ada di antara mereka yang masih kata, alangkah baiknya kalau kita hidup zaman Fir'aun. Okey, sebab apa? Sebab zaman Fir'aun itulah ada sayur-sayuran, ada bawang, ada macam-macam rencah lagi. Sekarang sekejap makan man, sekejap makan salwa. Man salwa, man salwa. Setiap hari man salwa, man salwa, man salwa. Kalau kita buat kat sini, berbuka setiap hari menu sama. Contohlah Ramadan hari tu kan, menu hari-hari sama. Bising tak? Bising tak tuan-tuan? Tuan-tuan yang makan kan, saya nak tanya tuan-tuan lah. Sama-sama je, hari-hari sama. Pagi sama, tengah hari sama, malam sama. Bising lah, confirm bising. Macam tu lah Bani Israel, bising. Sampai kan ada yang kata lebih baik kami hidup di zaman kami hamba. Yang di sinilah dapat kemurkaan Tuhan. Macam mana kamu boleh cakap begitu? Okey, fayahilla alaikum ghadabi. Ingat kemarahanku, kata Allah pada Bani Israel, bila-bila masa boleh lepas. Halal, yahilla. Halal ni maksudnya boleh jalan. Kalau tuan-tuan pergi Masjidil Haram, disebut haram, 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 maksudnya jangan masuklah situ. Okey, halal maksudnya jalan tu smooth. Ya fayahillu
Okey, fayahilla alaikum ghadabi, marahku ni kalau kamu memberontak dia akan datang. Okey, wa man yahlil alaihi ghadabi faqad hawa, dan siapa yang terkena tempias kemurkaanku sesungguhnya dia akan hawa. Jadi kita bincang hawa tu apa? Allah marah walaupun kena tempias, faqad hawa. Okey, baik. Hawa, tuan-tuan tahu apa maksud hawa? Hawa bukan isteri Nabi Adam. Hawa, apa Hawa? Ha? Apa? Hawa panas. Nafsu, hawa nafsu. Lagi? Hawa dalam bahasa Arab dia menunjukkan dua tingkatan. Hawa boleh jadi sangat tinggi, hawa boleh jadi sangat rendah. Manusia ni dia ada hawa. Okey? Bukan penghawa dingin, bukan. Hawa ni, manusia ni ada hawa, dia boleh jadi tinggi, dia boleh jadi rendah. Manusia bila pilih untuk hawa rendah, sebab tu status dia seperti binatang. Dia makan, minum, tidur, itulah kerja dia. Okey? Tetapi kalau dia pilih hawa yang tinggi, dia boleh melepasi kedudukan malaikat. Kenapa? Kerana malaikat tidak diberikan pilihan untuk buat keputusan. Apa yang Allah suruh, dia buat. Tapi manusia diberikan pilihan untuk buat benda baik dan buat benda jahat. Tapi kalau kita pilih untuk buat benda baik, tingkatan kita, kedudukan kita boleh melepasi tingkatan malaikat. Itulah kelebihan manusia. Maka di sini Allah cuba bagi kita tahu, kalau kamu buat aku marah, kata Allah, aku boleh merendahkan kedudukan kamu daripada mulia kepada hina. Jadi berhati-hati. Allah bagi amaran ni. Sebab apa? Sebab apa? Allah kata jangan protes, kalau tak Allah akan bagi sesuatu yang tak ingin kamu dapat, sesuatu yang kamu tak suka. Sebab mereka ni dah diberikan kemewahan, makan cukup, minum cukup dan juga selesa. Sebab itu kita perlu hati-hati. Pengajaran yang pertama, keselesaan boleh lebih mudah mengeluarkan kita daripada Islam. Hidup terlalu mewah, hidup terlalu selesa, lebih mudah untuk keluar daripada Islam daripada orang yang susah. Itu yang pertama. Dan ini adalah yang Allah bagi tahu pada Bani Israel, tapi kena tengok pada kita, cerminan dia. Betapa ramai orang terlalu selesa sehingga dia mempersoalkan kenapa nak kena solat pula ni. Sebab dia memudahkan dia untuk keluar. Sebab tu tuan-tuan, realiti, hakikat hidup di dunia ini, siapa yang merasakan senang, dia berada di tempat yang salah. Okey, dan saya dah sampaikan pada perbincangan kita tentang kenapa ada musibah, kenapa ada bala, kenapa ada ujian, fitnah. Secara kesimpulan daripada kuliah sebelum ini ialah kenapa Allah bagi kita ujian? Sebab Allah nak ingatkan sini bukan tempat senang. Sebab betapa ramai di antara kita cepat sangat lupa yang tempat ni senang. Allah bagi ujian tu supaya kita ingat yang senang tu di mana? Di sana. Itu tujuan Allah bagi susah. Baik, panjang pula nanti, jadi 2 kuliah. Dan mereka, apa yang terjadi? Mereka pun komplain, makan man dan salwa. Okey, dan komplain mereka boleh dirakamkan dalam surah Al-Baqarah. Mereka minta min baqliha wa kisaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Kami nak pecal, contohlah pecal, cendol dan sebagainya. Okey, kami tak nak makan nasi dengan ayam saja. Kami nak yang lain-lain tu. Bawang dan sebagainya, perencah. Di sinilah bila dengar keluhan yang tidak berasas itu, maka Allah dah menyediakan amaran marah kepada mereka. Wa inni, walau bagaimanapun, wa inni la ghaffar, walaupun kamu buat macam tu, walaupun kamu komplain, okey, inni la ghaffar, kata Allah, aku sentiasa memaafkan. Kena perhatikan di sini tuan-tuan. Nak dapat maghfirah, nak dapat pengampunan, inilah syaratnya. Liman taba, syarat yang pertama dia kena bertaubat.
Bila saya sebut taubat, bukan kita dah buat dosa, kita kata, ya Allah aku bertaubat, astagfirullah, astagfirullah, habis. Tak. Itu bukan taubat. Itu minta ampun, tapi tak sampai lagi ke tahap taubat. Liman taba, aku memaafkan dengan syarat kamu bertaubat dulu. Okey, wa amana, kemudian kamu beriman. Okey, lepas dah beriman, wa amilas solihah, dan kamu buat baik, summah tada, barulah kami bagi hidayah. Perhatikan, waktu tuan-tuan taubat, tuan-tuan ada hidayah ke belum? Dah, tapi ayat ni kata belum. Kemudian wa amana, dan selepas kamu taubat, kamu kena beriman. Waktu taubat dulu dah beriman belum? Keliru kan? Maksudnya beriman di sini bukan iman yang macam kita faham. Betapa ramai, okey, yang bila dia bertaubat, dia tidak pernah meletakkan rasa Allah dah bersedia untuk memaafkan aku. Saya bagi contoh, ramai orang yang bila dia minta maaf, banyak kali sampai satu tahap dia pernah terfikir, betul ke Allah maafkan aku? Aku duk buat dosa ni. Sampai satu tahap, tak payahlah, kumpul dulu dosa. Ketika itu ketahuilah iman telah mula pudar. Sebab itu dituntut kembali, perlu ada rasa Allah akan maafkan. Itulah iman. Perlu ada rasa tu, walaupun berkali-kali. Bila dah ada rasa tu, wa amilas solihah, buat baik. Buat baik ni maksudnya apa-apa ibadah yang wajib, sunat dan sebagainya. Tengok diri kita, dulu zaman jahiliah kita macam mana. Semayang pun tidak, tak payah nak cerita orang sekarang. Okey? Tapi kita ada satu masa tu, tiba-tiba tak tahu apakah peristiwa yang mula mengubah kita. Ada satu peristiwa yang mengubah, yang mula menjentik. Kita rasa kita dah mula merenung. Itu adalah salah satu proses taubat. Dan akhirnya kita ambil keputusan untuk semayang. Dan alhamdulillah setiap waktu kita datang, ataupun setiap waktu kita solat. Belum ada hidayah lagi, summah tada, barulah selesai kamu buat baik tu, barulah kamu dapat hidayah. Jauh dapat hidayah tuan-tuan. Katalah lepas dapat hidayah, saya buat dosa lagi. Ulang balik proses tu. Sebab hidayah bukan datang sebelum kita masuk Islam saja. Okey? Hidayah perlu diminta setiap masa. Hidayah tu maksudnya apa? Bimbingan. Itu saja, jalan keluar. Kadang kita dalam kegelapan, kita perlu ada clue, kita perlu ada bimbingan, kita perlu ada nampak cahaya sikit, baru kita boleh keluar terowong, keluar gua. Sekarang tak ada benda tu, kita tak nampak. Sebab tu kita perlu menilai diri sendiri. Baik, Allah dah bagi tahu Allah akan marah, kemudian Allah bagi tahu juga macam mana marah pun aku akan maafkan dengan syarat ni, kata Allah. Baik. Dan sebelum pergi kepada bunga tu, okey, saya tak pasti sempat ke tak habis cerita ni, dia agak panjang. Okey, sebelum pergi kepada bunga tu, dia ada satu lagi peristiwa yang berlaku ketika di mana diceritakan dalam surah Al-A'raf. Okey, diceritakan dalam surah Al-A'raf dan saya tak letak di sini. Saya mudahkan cerita. Nabi Musa lepas dah selamat, dia dapat appointment jumpa Allah. Appointment, Allah tetapkan jumpa 30 malam. Wa wa'adna Musa salasina lailah. Untuk jumpa dengan Allah, naik ke atas bukit ni balik selama 30 malam, 30 hari 30 malam. Dan Allah sebutkan wa atmimha, kami melengkapkan dia jadi 40. Asal dia appointment 30 hari. Kemudian apa ceritanya tak tahu, tiba-tiba Allah kata kita tambah lagi 10 hari. Allah lengkapkan jadi 10. Adalah riwayat yang cerita, okay, waktu dia naik ke atas bukit tu dia naik ke bukit untuk buat apa? Untuk dapatkan Taurat. Taurat tu kalau dalam Al-Quran digunakan alwah ataupun luh mahfuz. Luh tu dia macam tablet. Okay, Taurat tu dia lebih kurang, luh tu macam tablet ni. Jadi ada tulisan Taurat kat sini.
Untuk dapat benda tu dipahat. Baik. Jadi sepanjang 30 malam tu, ni riwayat lah tetapi tak kuat. Dia berpuasa sepanjang 30 hari. Satu masa dia dah tak tahan dengan bau mulut dia, jadi dia ambil miswak, bergigi untuk gosok. Disebabkan dia gosok gigi tu, Allah tambahkan 10 hari lagi. Tapi riwayat ni tak kuat. Senang cerita, janji dengan Allah adalah 30 hari, kemudian Allah lengkapkan dia 40 hari. Dan sebelum dia naik ke atas bukit tu, dia dah pesan kepada adik ke abang, saya tak tahu. Siapa? Harun Aziz. Harun Aaron. Okey? Harun pula. Harun adalah abang ataupun adik lelaki dia, tak tahu mana satu. Dipesan tolong jaga Bani Israel. Tetapi dalam pesanan dia bagi tahu Nabi Musa seolah-olahnya sudah ada bau macam ada orang nak mengkhianat. Sebab apa? Sebab dia lintas pada satu perkampungan sebelum naik bukit tu. Tiba-tiba orang Bani Israel ni, dia nampak perkampungan tu sedang sembah berhala. Okey, dia nampak sebelah tu. Dikatakan sebagai kaum Kan'an. Kan'an ni dikatakan anak Nuh yang dia mati disebab tenggelam tu. Tapi kita letak tepi cerita tu. Jadi dia nampak di tengah semayang. Wih, kita nampak dia tanya kepada Nabi Musa, qalu ij'al lana ilahan. Nabi Musa, boleh tak kalau kami nak buat Tuhan macam mana Tuhan mereka tu? Nabi Musa tanya, kenapa? Nak buat apa? Dia bagi alasan kenapa dia nak Tuhan yang dia boleh nampak. Yang pertama, dia boleh nampak. Alasan dia, sebab apa? Kalau boleh nampak pun buat apa? Bila boleh nampak, solat kami lebih khusyuk. Bila kami nampak Tuhan, kita akan lebih fokus sebab Tuhan tengah pandang kita. Itu alasan mereka yang diberi. Jadi perasaan tuan-tuan sebagai Nabi Musa, marah tak marah? Dah jadi hero lah, selamatkan macam-macam perjalanannya. Tiba-tiba dia kata begitu. Sebab dalam Al-Baqarah dia kata, qalu lan nu'minu hatta narallaha jahra. Kami agak susah sikit nak beriman sebab Tuhan pun kami tak nampak. Tuan-tuan nampak Tuhan? Tak nampak. Bagi mereka, dia rasa tertarik dengan perkampungan tersebut. Jadi bila dengar macam tu, Nabi Musa dah mula bau ada satu orang yang mencanang-canangkan tentang ini. Tapi tak tahu siapa lagi. Tak tahu siapa lagi. Sebab tu dia pesan kepada Harun, aku dah boleh syak ada orang yang akan buat hal ni, yang akan buat orak kat sini. Jadi kamu bersedia, aku bagi mandat ini untuk kamu menjaga Bani Israel. Baik. Sambung balik kepada cerita Toha. Saya tarik balik sana, taruh balik di sini. Bila dia dah sampai naik ke atas, mula daripada bunga tu, wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa. Dah sampai ke atas, dah sampai appointment yang Allah janjikan. Allah tanya soalan yang pertama, kenapa kamu tergesa-gesa meninggalkan kaum kamu Musa? Wa ma a'jalaka, apa yang buat kamu tergesa-gesa datang ke sini? Kalau tuan-tuan Musa, katalah, kenapa tuan-tuan cepat main datang? Terkejut tak bila Allah tanya kenapa cepat sangat datang? Okey. Maka dia jawab, qalahum ulai ala athari. Mereka ni, ya Allah, Bani Israel ni tak jauh daripada aku. Maksudnya dia belakang, tapi anytime kalau aku turun, aku sempat jumpa dia dalam masa terdekat. Jadi dia tak berapa jauh daripada aku. Ilaika rabbi litarda. Dan aku cepat sampai ni sebab aku nak menyenangkan hatimu, ya Allah, supaya engkau reda. Bila kita semayang masuk waktu, lagi cepat lagi bagus. Sekarang ni Nabi Musa buat benda yang sama, tetapi kena tanya. Okey. Maka apa yang berlaku? Kenapa Allah tanya begitu? Qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika. Sesungguhnya Musa, kami telah menguji kaum kamu, iaitu Bani Israel, selepas pemergian kamu. Kamu naik je, kami telah uji Bani Israel ini. Apa yang berlaku? Wa adallahumus Samiri. Samiri telah menyesatkan mereka. Penjenayah, siapa yang sebut ni?
Allah yang sebut siapakah penjenayah dia. Siapa penjenayah dia? Samiri. Kalau kita sebagai Nabi Musa letakkan diri kita, bila penjenayah tu dah disebut Samiri, tuan-tuan turun cari siapa? Cari siapa? Samiri. Okay? Tuan-tuan turun cari Samiri. Tapi Nabi Musa buat tak macam tu? Tak. Dia ada cara approach, pendekatan yang lain. Dia tak jumpa, padahal Allah bagi tahu dah siapa. Tak payahlah susah-susah kita nak pergi tanya orang sini, tanya satu. Tapi cara dia lain. Faraja'a Musa ila qaumihi. Cara yang pertama, dia pergi jumpa Bani Israel dulu. Dia tak jumpa Samiri dulu, dia jumpa semua dulu. Okey. Faraja'a Musa ila qaumihi ghadban asifan, dalam keadaan sangat-sangat marah, dalam keadaan yang sangat-sangat sedih. Kenapa Nabi Musa marah? Pertama, sebab penat-penat dah tolong, tiba-tiba keluar Islam. Okay? Yang kedua, dia marah sebab apa? Sebab apa Harun buat? Bukankah aku dah bagi tanggungjawab tu pada Harun? Apa dia buat? Dalam masa yang sama dia bersedih. Okay? Kerana tak sangka benda ni berlaku. Jadi bercampur baur perasaan ini yang berlaku pada Musa. Qala ya qaum, Nabi Musa pun cakap, beginilah rakyat, semua rakyat Bani Israel. Alam ya'idukum rabbukum wa'dan hasana. Tak ke Allah dah bagi dah janji-janji yang baik, dan Allah tunaikan janji-janji. Afatala alaikumul ahdu am aradtum an yahilla alaikum ghadabun min rabbikum. Kenapa kamu nak sampai satu tahap nak mengundang kemurkaan Tuhan? Kemurkaan dengan kemarahan. Ingat lagi cerita kemarahan tadi? Allah kata apa bila marah? Kalau kamu memberontak. Sebab tu ulama keliru memberontak ni pada makanan ke pada nikmat bebas daripada Fir'aun, iaitu nikmat Islam. Di sinilah jelas kepada kita satu isyarat yang Allah marah tu sebab kamu tidak bersyukur, kamu bebas daripada cengkaman Fir'aun. Fa akhlaftum mau'idi. Kalau dengan Tuhan je kamu boleh mengundang kemurkaan, maksudnya kamu dah putus janji dengan aku. Apakah janji mereka pada Musa? Ikut setiap apa Nabi Musa suruh. Okey? Qalu ma akhlafna mau'idaka. Dia dah cakap pada semua tadi Bani Israel. Sekarang dia jumpa 12 ketua ni. Dia jumpa 12 ketua ni. Itu cara dia. Dia tak jumpa Samiri dulu, belum dia jumpa semua. Kemudian top 10, top 12, dia jumpa 12 orang ni. Apa yang berlaku ni? Apa cerita dia? Qalu ma akhlafna mau'idaka bimalkina. Kami tak melanggar janji kami dengan kamu Musa. Okey? Walakinna humilna auzaram min zinatil qaum. Tapi kami ni dah bawa beban harta emas semua kat dalam ni, dah sampai dah berat sangat. Okey, tibalah masa tiba-tiba ada orang yang suruh campakkan semua harta ini ke dalam satu gaul yang mereka korek. Faqazafnaha fakazalika auqas Samiri. Dan salah satu yang mencampakkan adalah Samiri. Maksudnya mereka campakkan harta disebabkan Samiri yang suruh. Sebab apa Samiri suruh? Okey. Sebab apa Samiri suruh? Sebabnya Samiri kata, aku nak buat Tuhan. Tadi dia nampak Tuhan sebelah sana, dan ramai Bani Israel yang berminat. Jadi dia pun buat Tuhan. Fa akhrajlahum, maka dibakar setiap harta tu sampailah cair emas-emas tersebut dibentuk, okey, direka bentuk menjadilah lembu, anak lembu, menjadi ijla adalah anak lembu. Bukan sekadar anak lembu, tetapi dia boleh mengeluarkan suara. Okey? Faqalu haza ilahukum wa ilahu Musa fanasi. Dan mereka kata, inilah Tuhan kamu semua Bani Israel, dan inilah Tuhan Nabi Musa, tapi dia lupa yang ini adalah Tuhan. Kata Samiri dan sebahagian yang telah terpengaruh dengan
Samiri. Maka di sini, apa tugas Harun bila nampak perkara ni? Nabi Harun tak buat apa-apa ke? Dia buat. Walaqad qala lahum Harun min qabli ya qaum. Sesungguhnya wahai Bani Israel, Tuhan sedang menguji kamu ni. Okey? Jangan kamu langgar. Bermaksud Harun telah memberikan penjelasan, dah bagi tahu jangan buat. Okey, qalu lan nabraha alaihi akifin. Kami tidak akan berhenti menyembah anak lembu ini sehingga Musa balik ke sini. Perkataan akifin, okey, dia digunakan maksudnya setiap masa. Maksud bila dia semayang tu, dia setiap masa dia semayang. Tak macam kita, ada sela masa. Dia setiap masa, berdiri sampailah Musa balik. Maka dah selesai tadi ramai-ramai Bani Israel. Sekarang dia jumpa 12 ketua tadi. Sekarang dia jumpa siapa pula? CEO dia, Harun. Board of Director ni jumpa dengan CEO Harun. Qala ya Harun, ma mana'aka? Marah kan? Apa yang buatkan kamu tak boleh nak halang benda ni? Tak nampak ke mereka ni sesat? Alla tattabi'an afa asaita amri. Bukankah aku tinggalkan kamu waktu ni untuk kamu jaga mereka? Lembaga pengarah memang perangai macam tu, tuan-tuan. CEO lah yang kena. Qala ya bena umma la takhuz bi lihyati wala bi ra'si. Wahai anak ibuku yang sama, wahai anak ibuku yang sama. Macam mana saya nak gunakan perkataan ni? Sebab mereka daripada ibu yang sama. Okey. Dia adalah adik ke abang, saya tak tahu. Wahai anak ibu, jangan kamu genggam janggut dan rambutku macam ni. Tuan-tuan, tenaga Nabi Musa, kenapa macam tu? Kenapa berlaku macam tu? Punyalah sakit sampai disebutkan wahai anak ibu. Perhatikan kenapa Harun guna perkataan wahai anak ibu. Sebab lelaki bila dia sebut tentang ibu, dia akan tenang. Hakikatnya macam mana pun, tuan-tuan dah ibu mungkin dah pergi, bila sebut sampai ibu, dia lain, dia ada satu sentuhan emosi. Bila sebut pasal ibu, kita akan jadi tunduk. Dan memang benar Musa menjadi tunduk. Lepas dia marah tu, lepas disebut ibu, dia tenang. Okey, inni khasyitu an taqul. Dengar sini, dah tenang kan Musa. Faraqta baina bani Israel walam tarkub qawli. Seandainya aku menggunakan macam mana aku perintah mereka sebagaimana kamu perintah mereka, nescaya akan berlaku dua peperangan di antara dua pihak. Satu golongan Nabi Musa, satu golongan Samiri. Dan kamu bila balik ke sini, kamu akan nampak mereka semua orang dah mati. Dan aku tak nak benda tu berlaku. Sebab tu aku dah bagi tahu pesan. Satu lagi kita perlu perhatikan di sini ialah seorang pemimpin dia perlu ada pengaruh. Bukan pengaruh orang, tetapi dia ada aura dia. Bila dengan Musa, mereka tak berani buat apa-apa. Tapi bila dengan Harun, dia boleh buat. Padahal Samiri tu dah ada dah waktu dengan Musa, tapi kenapa dia tak buat masa tu? Sebab tu ada orang yang aura dia kuat banding dengan orang lain. Okey, di sini pun ada main peranan dia. Lepas Nabi Musa dah dengar penjelasan daripada CEO dia, okey fine. Sekarang barulah Nabi Musa jumpa siapa? Samiri. Okey. Dia punya marah yang awal tadi sampai hempas Taurat yang ditulis tadi tu, al-wah ataupun luh tu dia hempas. Al-qal al-wah, bila dia jumpa Nabi Harun dia hempas benda tu. Apa yang berlaku? Okey. Hempas dan akhirnya dia dah tenang. Qala fama khatbuka ya Samiri. Baru nak kes jenayah. Dah boleh berhenti ke? Sambung sikit lagi. Saya rasa boleh habiskan lah, tapi bagi saya 10 minit lepas azan. Dah. Okey. Takut tiket wayang mahal.
Okey, baik. Sambung. Pada ayat yang keberapa tadi, bila Musa pertama kali selepas dia dah naik jumpa Allah, bercakap dengan Allah, Allah tanya dia, kenapa cepat sangat sampai? Okey. Kenapa cepat sangat sampai? Jadi Nabi Musa pun terkejut. Dia kata, aku datang cepat ni supaya mudah-mudahan engkau redha. Maksudnya berlari kepada kamu, mudah-mudahan engkau redha dengan datang masa awal ni. Tapi Allah kata apa? Kami telah menguji Bani Israel, kaum kamu, dan menyesatkan mereka adalah Samiri. Dari atas lagi dah Allah bagi tahu siapakah penjenayah dia. Tapi Nabi Musa bila turun, dia tak terus pergi Samiri. Dia pergi kepada Bani Israel dulu, kemudian dia pergi kepada ketua-ketua dia yang 12 tu, kemudian pergi kepada Harun sebab dia dah pikul amanah tu, dan akhirnya dia jumpa Samiri secara personal. Qala fama khatbuka ya Musa. Qala fama khatbuka ya Samiri. Apa cerita ni Samiri? Itu bahasa Melayu kita ringkas je lah. Apa cerita dia Samiri? Jadi soalan dari bila keluar daripada Musa ni, dia boleh menyebabkan kegerunan kepada orang yang ditanya itu. Diceritakan tak? Dicerita apa yang berlaku. Qala basurtu bima lam yabsuru bih. Musa, dengar penjelasan aku dulu. Aku dapat melihat apa yang Bani Israel tak nampak. Faqabattu qabdatan min atharir rasul, dan aku telah mengambilnya daripada jejak Rasul. Sabar dulu, saya terangkan satu-satu. Fanabaztuha, kemudian aku lemparkan dia, aku semai. Wa kadzalika sawwalat li nafsi. Kalau tuan-tuan Nabi Musa faham tak apa dia cakap? Aku dapat nampak apa yang orang lain tak nampak. Kemudian aku mengutip habuk-habuk daripada kesan jejak Rasul, kemudian aku lempar ke atas fanabaztuha. Ha ni merujuk kepada, aku lempar ke atas patung tu. Wa kadzalika sawalatni nafsi. Dan aku buat ni disebabkan nak ikut nafsu aku. Saya faham keadaan kerutan mata kita. Apa benda dia ni cakap? Apa halnya ni? Tak menjawab soalan ke apa? Tak. Jadi ulama tafsir ada dua pandangan. Apa yang dimaksudkan dengan ni? Sebab ulama pun confused. Tak payahlah kita, ulama pun confused. Dia ada dua pandangan.
pandangan masyhur, tapi tak tahu sejauh mana ketepatan dia, wallahu alam. Okey, pandangan yang pertama kata, aku nampak apa yang orang lain tak nampak. Peristiwa ni berlaku ketika mereka lari daripada Firaun di lautan, dan Samiri ni dia nampak Jibril naik kuda. Jawab tuan jangan pelik. Kita tak nampak, janganlah kita ya betul ni. Dia cakap sedang menjawab Nabi Musa. Aku nampak apa yang orang lain tak nampak. Kita tak nampak, kita confirm lah tak nampak kan. Aku nampak Jibril naik kuda, dan tapak kaki kuda tu, dia setiap kali jejak tu jejak tu, tempat dia pijak, tempat tu lah tumbuh tumbuhan. Dia menumbuhkan bunga-bunga, tumbuh-tumbuhan. Wow, miracle. Okay? Dan disebabkan itu, aku mengambil jejak tapak kaki tapak kaki kuda tersebut, maka aku lemparlah atas patung ni. Okay? Sebab apa dia lempar atas patung ni? Ada dua riwayat juga. Apa yang menyebabkan Bani Israel boleh tertipu dengan sembah patung ni? Sebab yang pertama, dia keluarkan suara. Okay? Samiri dia design, dia reka bentuk patung ni. Okay, anak lembu ni dia design ada satu lubang yang angin bila lalu dia akan keluarkan bunyi siulan. Bila keluar siulan, dia cakap Tuhan sedang panggil kita. Maka orang pun percaya. Yang kedua, dia lemparkan benda ni, anak lembu tu boleh bercakap. Dia boleh bercakap, aku adalah Tuhan. Okay, tuan-tuan, makin kerut mata kan? Dia, sebab dia kata dia ambil hasil ni, dia lemparkan, dan dia bercakap aku adalah Tuhan kamu. Dalam satu ahli tafsir dia kata itu adalah pada syaitan. Syaitan masuk dalam berhala tu, dan berhala tu boleh bercakap. Okey, boleh terima? Ada yang tak boleh terima, saya pun tak boleh terima. Betul ke ni? Okey, Panabastuha wa kazalika sawalli, dan aku buat tu sebab aku terikut diri aku. Pandangan yang kedua, pandangan Ibnu Ashur, yang mungkin lebih mengikut metodologi Quran lah, walaupun dia masih lagi tak jelas. Pandangan yang kedua kata, apa yang dia cuba buat Samiri ni adalah untuk memanipulasi orang, menipu orang. Okey, menipu Bani Israel dengan menggunakan agama. Okey, contoh apa yang Samiri buat lepas dia dah siap. Tak apa kita sembah patung ni, kita masih Islam. Okey tak? Okey okey, biar betul bang. Okey, bahaya ni. Dia telah berjaya menyebabkan orang convince. Okey, orang convince boleh menerima. Dia cakap kita sembah patung, okey, janji kita percaya Allah tu Tuhan kita, anggaplah tu Allah. Akhirnya, sebab tu tak pelik di zaman sekarang, orang ni cerdik pandai, PhD, profesor, tetapi boleh terlibat juga dalam isu-isu ajaran sesat. Benda tu berlaku di zaman ni. Okey? Dan taburan tu maksudnya dia telah mengkaburi mata-mata Bani Israel, dan tertipu dengan industri syirik ini. Akhirnya dia buat bisnes. Samiri ni buat bisnes melalui patung tersebut. Sebab tu adanya istilah bisnes yang bertunggangkan agama. Itu pandangan yang kedua. Setelah diterangkan pada Musa, rasa-rasa Musa nak terima ke? Okey, tak terimalah. Pendek cerita, pergi terus kepada hukuman sebelum kita tutup. Apa hukuman dia? Hukuman Samiri. Dan kita tahu bahawa Nabi Musa sebenarnya ada kuasa untuk membunuh orang ni. Sebab syariat Nabi Musa ketat. Okey, ketat. Kalau najis kena pakaian, kita kena potong pakaian. Cuci tak sah. Oh, ya ke? Okey, itu begitu ketat. Okey, maka ada berlaku, tak tahu apa peristiwa, tetapi dia kata qala fazhab. Macam ni lah, pergi. Tinggalkan kami. Disuruh pergi. Fa inna laka fil hayati an takula la misas. Kehidupan kamu selepas ni, okey, sepanjang hidup kamu selepas ni, la misas, tidak ada yang menyentuh. Ulama sekali confuse apa maksud ni. Macam Abang Azrul sekarang, sebab dia ahli tafsir juga. Apa maksud lepas ni tak ada orang yang menyentuh lagi?
Ada 3 pandangan ahli tafsir. Yang pertama kata, siapa yang sentuh Samiri selepas ini, dia akan dapat penyakit kulit. Yang kedua kata, pandangan kedua kata, siapa yang bersentuh dengan Samiri, Samiri akan sakit. Dia sendiri yang dapat penyakit kulit, orang lain okey je, dia yang dapat penyakit. Pandangan yang ketiga adalah lebih tepat, sebab 1 dan 2 itu ikut Israiliyat. Okey, sebab ahli tafsir kita pun ada yang mengikut cerita, contoh Imam Tabari, okey, dan beberapa imam yang lain. Yang ketiga dikatakan lebih tepat, iaitu dia mati bersendirian. Maksudnya tak ada seorang pun nak kawan dengan dia. Akhirnya dia seorang-seorang, dia mati dalam kesunyian, dalam keseorangan. Demikianlah riwayat Samiri. Okey, alhamdulillah saya habiskan cerita Samiri. Kalau tak tuan-tuan tuntut saya apa cerita lepas ni. Okey, demikianlah apa yang berlaku dengan patung tersebut, dicampakkan. Okey, sekarang Samiri dah habis cerita. Patung tersebut okey, dicampakkan, dibakar, sehingga ada banyak pandangan lah macam mana cara dibakar. Sebab emas tak boleh dibakar, tapi dia ada cara. Emas dibakar boleh, dia cair, tapi dia tak hilang. Allah SWT guna di sini perkataan sampai lebu. Okey, sampai lebu. Walunharriqannahu summa lanansifannahu fil yami nasfa. Dia ada yang kata sebab campur balik dengan logam-logam lain. Jadi emas tu bercampur dengan batu bata, kemudian dibuang ke dalam sungai. Okey, demikianlah patung anak lembu tadi. Okey, dibuang ke dalam sungai. Dan siapa yang mengikut Samiri? Apakah nasib mereka? Apakah nasib mereka yang mengikut Samiri? Yaqtuluna anfusahum. Taqtuluna anfusakum. Dia tak tulis kat sini, dia tulis dari Al-Baqarah, bunuh diri. Bunuh diri, barulah kamu dimaafkan. Sekian daripada saya. Aku qauli hadza, astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.